Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Stadium RTM. Kita mulakan dengan skuash terbuka Jerman. Pemain skuash lelaki nombor 1 negara Eng Ian Yeo terus melakar sejarah apabila meraih gelaran jelajah dunia pertamanya selepas memenangi kejohanan berkenaan. Dia melakukannya selepas menewaskan Dimitri Steinman dari Switzerland 3-1 dalam masa 66 minit pada aksi final. Ian Yeo mendominasi pada set pertama sehingga pada satu ketika mendahului 9-4 sebelum melakar kemenangan dengan 12-10. Dia meneruskan rentak cemerlang itu pada set kedua dengan 11-8 sebelum tewas kepada Steinman di set ketiga 10-12. Namun Ian Yeo bangkit dengan kemenangan bergaya di set keempat selepas lawannya itu kelihatan kehabisan tenaga dengan keputusan 11-3. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh menerusi hantaran di media sosialnya memuji kemenangan diraih Ian Yeo. Terdahulu, Ian Yeo berjaya menewaskan pemain utama kejohanan Joel Macken dari Wales 13-11, 11-8, 6-11, 11-8 di peringkat separuh akhir. Menjelang saingan Division 2 Liga Futsal Premier Malaysia MPFL 2024 Mei ini, Persatuan Bola Sepak Kedah KFA tidak meletakkan sasaran terlalu tinggi dan lebih selesa digelar sebagai pasukan underdog yang dibarisi 80% muka baharu. Naib Presiden KFA Datuk Muhammad Saleh Saidin yang juga pengurusi jawatankuasa futsal KFA berkata, kehadiran beberapa pemain berpengalaman yang pernah beraksi bersama kelab futsal di Thailand bakal menyuntik semangat pasukan. Saya yakin dengan barisan pemain baru yang ada untuk tim futsal Kedah pada kali ini, yang mana 20 orang adalah pemain baru, 5 orang daripadanya adalah pemain lama, dan insya-Allah pasukan Kedah pada kali ini akan menjadi pesaing utama kepada pasukan-pasukan lain untuk Division 2 MPFL pada kali ini. Acara futsal wanita dan terjun 10 meter platform wanita digugurkan daripada Sukan Malaysia Sukma ke-21 yang akan berlangsung di Bumi Kenyalang Ogos ini. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kedua-dua acara tersebut terpaksa digugurkan kerana kurang jumlah penyertaan. Mengikut peraturan sedia ada, sesuatu acara sukan memerlukan sekurang-kurangnya 6 negeri yang bertanding untuk diteruskan. Menurutnya, acara 10 meter platform wanita hanya menerima penyertaan daripada 4 negeri sahaja, manakala acara futsal wanita juga hanya 4 negeri. Beliau berkata kepada pemberita selepas menghadiri program Joe Berambe Sungkeh di Padang Merdeka Kuching. Pernah menjadi hos Sukma pada 1990 dan 2016, Sarawak sekali lagi dipilih sebagai tuan rumah penganjuran Sukma edisi ke-21 yang dijadualkan berlangsung dari 17 hingga 24 Ogos ini, manakala para Sukma dari 20 hingga 28 September depan. Beralih ke perkembangan bola sepak Piala Raja Spanyol, Athletic Bilbao melakar sejarah apabila merangkul kejuaraan Piala Raja Spanyol kali ke-24 dan yang pertama dalam tempoh 40 tahun sejak 1984. Kejayaan itu diraih setelah skuad Bask menumpaskan Mallorca 4-2 menerusi penentuan penalti selepas serikat 1-1 dalam masa sebenar permainan. Kejayaan itu bagaimanapun bukan diraih dengan mudah apabila Mallorca terlebih dahulu di depan menerusi Dani Rodriguez pada minit ke-21. Namun asakan ke gawang Mallorca berhasil selepas Ohien Sanjay berjaya menyamakan kedudukan buat Atletik. Penjaga gol Atletik, Julen Aguirrezabala telah dijulang sebagai wira pada perlawanan itu. Aguirrezabala berjaya menafikan beberapa percubaan lawan dan menyelamatkan suatu sepakan penalti ketika penentuan penalti pemain Mallorca. Pemain Atletik bertindak cemerlang selepas menyempurnakan 4 penalti berturut-turut bagi memastikan kemenangan. Dalam aksi Liga Perdana Inggeris pula, Arsenal membuktikan mereka masih berpeluang memburu gelaran musim ini apabila kembali ke tangga teratas Liga selepas menewaskan Brighton 3-0. Saingan yang berlangsung semalam menyaksikan Arsenal tidak berdepan masalah mendominasi permainan.
Dalam perlawanan tersebut, 3 gol Arsenal diperoleh menerusi Bukayo Saka yang memanfaatkan penalti pada minit ke-33, Kai Havertz pada minit ke-62 dan Leandro Trossard pada minit ke-86. Kemenangan itu membolehkan Arsenal mengumpul 71 mata selepas 31 perlawanan berlangsung. Sementara itu, keputusan seri 2-2 di Old Trafford menyaksikan Liverpool terlepas peluang menjarakkan jurang mata dengan 2 pencabar kejuaraan iaitu Arsenal dan Manchester City. Liverpool mendahului perlawanan apabila Luis Diaz menolak masuk bola hasil tandukan Darwin Núñez pada minit ke-23. Manchester United berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan Bruno Fernandes menewaskan penjaga gol Kevin Kelleher. Liverpool sekali lagi dihukum selepas percubaan Kobbie Mainoo dalam kawasan penalti gagal diselamatkan Kelleher untuk meletakkan tuan rumah di hadapan. Namun pertahanan Manchester United, Aaron Wan-Bissaka mengasari Harvey Elliott dalam kawasan sendiri sekaligus memaksa Anthony Taylor menghadiahkan sepakan penalti buat The Reds. Mohamed Salah yang mengambil sepakan pada minit ke-84 tidak berdepan masalah dan mengikat kedudukan 2-2 sehingga whistle penamat. Ini pula perkembangan saingan Grand Prix Formula 1 Jepun 2024. Juara dunia Max Verstappen kembali cemerlang apabila meraih kemenangan ketiga berturut-turut pada kedudukan 1-2 bersama rakan sepasukan Sergio Perez. Verstappen yang terpaksa menamatkan perlumbaan lebih awal pada GP Australia 24 Mac lalu mencatatkan 3 kemenangan daripada 4 perlumbaan musim ini. Pelumba Red Bull Racing Honda RBPT berkata ini merupakan perlumbaan yang sangat indah dan jentera yang semakin baik. Sementara itu, Carlos Sainz, pemenang di Australia sebelum ini, mengenepikan rakan sepasukan Ferrari Charles Leclerc untuk menduduki kedudukan ketiga podium. Manakala Lando Norris dari pasukan McLaren pula menduduki tempat kelima dengan pasangan Mercedes, George Russell dan Lewis Hamilton di tempat ke-7 dan ke-9. Dalam pada itu, pelumba muda berusia 23 tahun dari Sagamihara Kanagawa, Jepun, Yuki Tsunoda bersama RB menduduki tempat ke-10 memperoleh mata buat kali pertama di laman sendiri. Sekian CDM RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, Assalamualaikum, salam Malaysia Madali.